السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung risalah 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Sambungan kita pada muka surat 90, iaitu di bawah tajuk 15 teknik asas tadabbur bagi peringkat asas ataupun permulaan. Maknanya kita dah sentuh banyak berkaitan dengan teknik tadabbur yang permulaan ni. Dia bermula dengan, kalau kita tengok pada muka surat 68, itu permulaan kepada bab tu lah. Bermula dengan teknik pertama, membaca atau mentadabbur Al-Quran untuk mengharapkan redha Allah. Sambungan kita ialah muka surat 90, iaitu teknik yang ke-12, mengamalkan perintah dan suruhan ayat kerana itu adalah sebab tadabbur yang paling utama. Okay, kita tengok muka surat 90 tu, teknik yang ke-12, contoh yang dia bawa. Contohnya dalam perihal zakat. Allah Azza wa Jal berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya, iaitu dengan berzakat. Ini ayat umum, perintah mengeluarkan zakat bila mana kita mendapat hasil daripada apa-apa perusahaan kita. Ketika mengutus Sayyidina Mu'adh bin Jabal ke Yaman, Nabi SAW bersabda, fa inhum ata'u lidhalika fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Jika mereka telah taat, ni pesanan Nabi kepada Mu'adh bin Jabal sebagai utusan untuk menyampaikan agama kepada orang-orang di Yaman. Mereka pada waktu ni ialah ahli kitab. Mereka dah kenal agama Yahudi, dah kenal juga agama Kristian pada waktu itu. Okay. Jadi suruhan yang awal ialah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Selepas pada tu salat, dan selepas pada salat mereka diperintahkan untuk bersedekah. Sebab kita tahu dan maklum geografi bumi Yaman ini ialah sebuah bumi yang subur. Bumi yang subur hakikatnya. Walaupun kita tengok Yaman sekarang dalam keadaan yang mundur seperti mana yang digambarkan, tapi dari segi hasil bumi, dari segi kesuburan tanah, dia termasuk daripada tanah yang subur. Kata Nabi kepada Mu'adh, fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka dah taat kepada kamu untuk tauhid dan juga untuk salat, maka fa'alimhum, ajarilah mereka, annallaha aftarada alaihim sadaqah, Allah Ta'ala fardukan kepada mereka sedekah. Walaupun namanya sedekah, tapi ia bermaksud zakat. Sebab zakat itu nama lainnya juga ialah sedekah wajib. Sedekah sunat tu ialah sedekah yang kita maklum lah. Sama ada sedekah namanya, ataupun wakaf namanya, ataupun infak namanya. Itu semua duduk dalam sedekah sunat. Sedekah wajib ni orang panggil zakat.
Jadi Nabi kata pada Muaz, Allah Ta'ala telah fardukan sedekah pada harta mereka, harta penduduk Yaman ni. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil daripada mana? Diambil daripada orang-orang yang kaya di antara mereka, iaitu kaya dengan sebab hasil bumi, perusahaan, biasanya perladangan lah yang ada pada orang-orang Yaman ni, dan juga hasil-hasil bumi yang terdapat di bumi Yaman, antaranya emas dan perak. Sebab itu ialah memang benda yang ada di sana. Okay. Wa turaddu ala fuqaraihim, dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Okay. Poin dia ialah arahan daripada surah Al-An'am ayat 141, petunjuk pengamalannya dalam hadis Nabi, hadis riwayat daripada Muaz bin Jabal ni, riwayat Muslim ni. Okay. Huraian dia lagi muka surat 91, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ni dalam Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, zakat adalah suatu kefarduan dalam syariat Islam, sehingga tidak perlu lagi kita bersusah payah untuk mendatangkan dalil-dalil untuk membuktikannya. Maklum, bahkan dia termasuk daripada rukun Islam pun, iaitu untuk menunaikan zakat. Semua orang Islam tahu dia ada keutamaan untuk bayar zakat. Sebab tu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq memerangi golongan yang tak membayar zakat, sebab dia antara tonggak agama, antara tiang agama dan syiar kepada agama tu. Zakat menyempurnakan keislaman dan keimanan seseorang hamba, di samping menjadi penyebab masuk ke syurga dan terhindar daripada panasnya api neraka. Sebab memang dalam mengumpul harta ni, walaupun kita kumpul dengan cara yang halal, ia tetap benda yang terdedah kepada syubhat. Apatah lagi kalau harta tu dikumpul dengan cara yang haram. Cuma yang dikumpul dengan cara yang halal pun masih lagi dalam kitab-kitab fiqh menyebutkan keperluan, kewajipan menunaikan zakat tu, sebab untuk mengelakkan diri kita dan membersihkan diri kita daripada urus niaga yang kita tak perasan. Sebab dalam semua urus niaga ni tak semuanya bersih, tak semuanya telus. Mesti ada yang orang kata apa, yang kurang teliti ataupun kurang cermat. Jadi dia disempurnakan penyuciannya dengan zakat. Di samping sentiasa memperingati dan membantu keluarga besar umat Islam dengan berzakat, inilah tadabbur ayat dengan segera beramal. Maknanya bila mana turun ayat, maka terus beramal. Dia sama macam ayat dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mencapai kemuncak pada kebaikan sehingga satu orang tu infak apa yang dia paling cintai ataupun sukai. Ayat tu berkenaan dengan zakat sunat, sedekah sunat, maaf. Yang ni sedekah wajib. Surah Al-An'am ni, wa atu haqqahu yawma hasadih, ayat 141 ni ialah sedekah wajib, iaitu zakat. Untuk surah Ali Imran tu, Allah Ta'ala sebut tentang kemuliaan dan kesempurnaan satu-satu orang dalam mengurus dan mentadbir harta dia, ialah dengan dia kena beri sikit bahagian dia yang dia sayangi. Sebab tu ada sahabat bernama Abu Talha, ketika mana turun ayat daripada surah Al-An'am tu, surah Ali Imran tu, surah tentang arahan untuk berinfak secara sukarela. Ini bukan sedekah portion wajib, bukan. Inilah sukarela. Bila mana dia dengar ayat tu, terus dia infakkan. Dia infakkan dia punya, orang kata apa, dia punya kebun kesayangan dia, yang Nabi selalu pergi ziarah. Sebab ianya memang benda yang berat untuk dibuat, tapi itulah sacrifice, pengorbanan. Antara bentuk pengorbanan yang besar ialah memberikan bahagian yang paling dia sayangi. Macam Nabi Ibrahim, bila mana Allah Ta'ala uji dia untuk dia sembelih anak dia, Ismail, yang telah didoakan oleh beliau dalam tempoh yang lama. Mengikut riwayat-riwayat daripada kitab-kitab sirah, Nabi Ismail lahir ketika mana Nabi Ibrahim berusia 80 lebih. 80 lebih. Maknanya menunggu proses tu agak lama. Dah dapat, nak kena sembelih pula.
tapi taat dan patuh. Ada kebaikan, ada orang kata apa, perlambangan kepada kehambaan pada diri manusia. Okay. Jadi satu orang bila mana dia ada lebih pada harta dia, dia kena berinfak, dan itulah penjanaan kepada kemajuan orang Islam hakikatnya. Sebab tu dalam Islam dia ada konsep infak, sedekah, wakaf apa semua ni. Cuma wakaf ni dia ada orang kata apa, dia ada inovasi. Inovasi ni bukanlah inovasi yang disebut dalam hadis sebagai bid'ah tu. Cuma melihat kepada sudut pandang yang berbeza. Macam sekarang kalau kita tengok, antara wakaf yang diperkenalkan oleh banyak badan ialah wakaf tunai. Wakaf tunai ni duit, bagi duit. Selain daripada kita kenal wakaf ni dulu ialah wakaf tanah, wakaf mushaf, wakaf apa-apa saja benda yang diletakkan untuk manfaat orang Islam. Tapi sekarang mengikut pandangan daripada mazhab Hanafi. Sebenarnya bukanlah daripada Imam Hanafi sangat pun datang, iaitu Imam Abu Hanifah tu. Bukan juga daripada murid dia Hasan Asy-Syaibani. Dia datang daripada murid kepada Hasan Asy-Syaibani, iaitu Zufar nama dia. Dialah yang awal sekali menyebutkan tentang validnya dan sahnya memberi wakaf dalam bentuk wang ringgit semasa. Sekarang ni banyak ada buat dah. Banyak yayasan wakaf duk buat. Hatta kita di Perlis ni pun, KUI pun duk buat. Tempat lain saya tak tahulah, sebab saya memang duk jaga dana wakaf tu lah sekarang. Okay. Cuma nak katanya pandangan-pandangan yang disebut tu datang daripada mazhab Abu Hanifah, dan ianya telah dimasyarakatkan sekarang. Sebab kalau kita guna kaedah wakaf tanah, sukar untuk diuruskan. Kita kena tahu wakaf dia ada hukum khusus untuk menukar manfaat benda tu. Jumhur ulama tidak membenarkan bila mana dapat satu harta wakaf kita nak tukar manfaat dia. Tak boleh. Dia panggil ibdal. Ibdal tak boleh. Contoh tanah, jual tanah tu, duit tu kita rolling. Tak boleh. Istibdal tak apa. Istibdal maknanya tanah tu jual, beli tanah yang keluasan sama di tempat lain. Sebab mungkin kawasan yang orang bagi wakaf tu tak strategik untuk dibuat wakaf. Dengan sebab tak berapa elok kawasan tu, jauh pedalaman. Jadi ada satu tanah lain sama lebih kurang dengan tanah yang diwakafkan tadi. Okey, beli tanah tu dengan harga daripada jual tanah wakaf asal tu. Itu dia panggil istibdal. Yang tu boleh. Ada beza ibdal dengan istibdal. Istibdal ni ialah menukar harta wakaf tu daripada jenis yang sama. Tanah juga. Ibdal tak boleh. Tanah tukar jadi duit, tak boleh. Bukan kata tak boleh langsung. Ada para ulama yang membenarkan, tapi dia punya sokongan tu tak berapa kuat. Dia punya sokongan dalil tu tak berapa kuat. Jadi pandangan yang lebih realistik pada zaman sekarang ialah wakaf tunai, iaitu mewakafkan duit. Lalu duit itu dijadikan sebagai modal pelaburan. Bila mana sebut wakaf ni, dia bukan duit tu guna ikut suka hati. Duit tu kita laburkan, duit tu akan kekal situ, kita akan ambil manfaat daripada keuntungannya. Itu sistem pengurusan wakaf tunai yang dibuat oleh kebanyakan produk-produk perbankan sekarang ataupun institusi-institusi yang ada di mana-mana, terutamanya pusat pengajian lah. Biasanya dia akan guna kaedah tu. Ini ialah satu benda yang kurang diperkenalkan lagi lah. Kalau di negara-negara Arab, benda ni sudah dimasyarakatkan secara meluas. Di negara-negara Teluk, Arab Saudi, UAE, Qatar, ni antara 3 negara yang hidup terutamanya pengurusan pendidikan dia dengan dana wakaf yang sangat kuat. Sebenarnya dana wakaf style macam ni bukan kata orang Islam je buat. Oxford, London pun buat. Tapi dia tak panggil lah wakaf. Saya tak ingat istilah dia apa, tapi dia ada istilah dia. Dia punya modal duit dia tu dah 1 bilion pound sterling dah. Duit tu tak bergerak. Dia laburkan duit tu dan akhirnya dia buat pembangunan untuk ilmu tu ataupun pengembangan ilmu tu. Maknanya idea ni diambil hatta pada orang bukan Islam pun. Cuma saya nak sebut, inilah bahagian daripada manifestasi memberi manfaat kepada orang. Manifestasi memberi manfaat pada orang. Cuma saya nak sebut tadi, Arab Saudi,
UAE dan Qatar ni, 3 negara ni memang terkedepan dalam bab wakaf. Banyak benda yang dia buat. Antaranya ialah penjanaan aplikasi pendidikan. Application telefon ni, application dalam laman web apa semua ni, buat apps tu datang daripada duit wakaf. Benda ni di Malaysia tidak mampu lagi buat. Antara negara yang paling dekat kita boleh tengok perkembangan ni ialah Indonesia, paling dekat. Salah satunya ialah Persyarikatan Muhammadiyah. Semuanya datang daripada dana wakaf. Termasuklah yang ada di Sungai Cucuh tu pun. UMAM tu pun. Tu pun datang daripada pengurusan dana wakaf. Mungkin antara sebab dia orang mampu buat ialah tiada akta yang khusus menjaga pengaliran duit zakat dan juga sedekah mengikut provinsi ataupun negeri macam kita lain, Malaysia. Dia ada akta bagi negeri Perlis, akta bagi Kedah, akta bagi Terengganu, akta bagi Pahang. Ada negeri-negeri yang okey nak terima dan nak bayar zakat pada mana-mana orang. Ada negeri-negeri yang agak strict labak ni. Jadi ada akta tu, dia banyak laluan sikit lah birokrasi dia tu. Bukanlah tak boleh, dia ada laluan-laluan yang berbeza. Biasanya orang akan tanya bila mana zakat ni, sebab saya duduk jaga yang kuib sekarang ni. Biasanya orang akan tanya pengecualian cukai lah. Biasanya bila mana orang tanya nak bagi zakat ke, nak bagi apa-apa, zakat memang ada pengecualian cukai lah, kita diperboleh ni. Untuk dana wakaf kita tak ada pengecualian cukai. Yang tu sebab IPTN negeri ni dia tak ada kelulusan lagi daripada kementerian untuk buat benda tu. Akta tu kita tak ada. Jadi kita tak boleh nak declare bagi dana wakaf. Siapa yang infak dana wakaf dia dapat pengecualian cukai, kecuali di Selangor sahaja yang boleh buat setakat ni. Jadi benda tu ialah satu bentuk. Cuma saya sebut yang diperboleh ni, antara fungsi dana wakaf tu ialah untuk menjana bab-bab pendidikan, antaranya beasiswa dan juga apa-apa saja benda yang berkaitan pendidikan, geran penyelidikan. Kita tak fokus kepada yang jenis buat bangunan fasiliti, yang tu ada dana lain. Cuma kita nak mencontohi negara-negara teluk ni, dia orang mudahkan. Contoh, tesis-tesis, kajian-kajian itu boleh dipublishkan secara public. Dia tidak terlalu tersimpan sehingga orang nak akses tu payah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di negara Arab ni, tesis-tesis PhD dan master ni, kita tak perlu pergi ke library dia orang untuk akses, ataupun kena masuk library dia dulu, boleh akses laman web dia di library dia saja. Dia open kalau kita tengok lah. Cuma open dia tu khusus untuk Dual Al-Arabiyah Al-Islamiyah, negara-negara Arab Islam saja. Malaysia ni tak masuk juga. Susah jugalah, dia ada satu laman web besar. Tu pun dijana dengan dana wakaf, dijaga oleh Oman sekarang. Saya tak ingat apa laman web dia tu. Cuma semua universiti di negara Arab nak cari tesis apa pun, dia tak perlu cross pergi library mana-mana. Tak ada bayaran apa-apa. Ini ialah harta manfaat untuk orang Islam, tapi khusus untuk Dual Al-Arabiyah Islamiyah, bukan Dual Islamiyah. Kalau negara Islam kita masuklah, tapi dengan sebab dia sebut itu Dual Al-Arabiyah Al-Islamiyah, negara Arab Islam, sebab yang bagi dana tu ialah semua negara-negara Arab. Jadi negara-negara Asia yang Islam ni pun tak bagi. Brunei, Indonesia, Malaysia tak ada portion. Jadi dia khususkan untuk negara tu. Jadi dia satu benda yang merugikan lah. Tapi mudah. Hanya just masukkan nombor matric student tu, mana-mana universiti pun dia tak ada isu lah. Universiti negeri ke, universiti federal ke, dia tak ada isu lah. Dia bagi semua. Mudah lah, maknanya dia lebih mudah. Tak perlu tu. Itu semua dijana melalui dana wakaf. Yang ni orang kurang nampak. Sebab biasa orang akan nampak wakaf ni apa dia? Wakaf khusi. Kalau pergi buat umrah, buat haji, wakaf khusi lipat lah Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Tu salah satu lah. Wakaf mushaf Quran, wakaf tanah, wakaf khusi yang boleh menyandar dalam masjid time kuliah tu pun sebahagian daripada wakaf tu lah. Okay. Cuma wakaf yang orang kurang tahu ialah wakaf pendidikan dan juga wakaf ilmu, untuk menjadikan pentas ilmu ni lebih bermasyarakat. Macam di Oxford kalau kita tengok, nak buat apa-apa discussion, talk, debate, dia ada duit tu, dia jana duit tu, orang boleh buat di mana-mana tempat. Open stage ataupun indoor stage, semuanya boleh buat sebab duit tu cepat. Sekarang
Di Malaysia ni dia kurang. Di Kuwait ni baru nak buat lah benda tu baru nak buat. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan ada rasa nak menyumbang, saya bukan kempen, saya beritahu lah. Dah cerita ni kena beritahu. Okey. Maknanya itu ialah peluang, sebab kita punya impian macam tu lah. Kita nak supaya dia terbuka, manfaat tu terbuka. Salah satunya ialah geran penyelidikan ilmu lah yang kita nak. Sebab ini ialah satu bab yang orang kurang tahu lagi. Cuma saluran dia ialah dana wakaf. Sebab kalau bagi tanah, penat Maib nak urus tanah ni. Nak cari tanah yang sama, dia punya spesifikasi dia tu sama untuk buat istibdal. Sebab kita dalam fatwa Perlis kita okey dengan istibdal. Ibdal tak boleh. Istibdal kita okey. Cuma nak katanya dia susah nak menguruskan wakaf jenis yang macam tu. Balik kepada teknik yang ke-12 ni, iaitu tadabbur. Dapat saja arahan terus buat. Macam Abu Talhah tu, bila mana turun ayat Tuhan kata tak akan capai kebaikan, tak akan capai. Ini permulaan daripada juzuk yang ke-4. Melainkan kamu beri apa yang kamu cintai. Dia terus buat. Tadabbur yang paling utama ialah mengamalkan terus apa yang diarahkan dalam ayat itu. Kemudian kita tengok contoh yang lain, muka surat 61 tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang beramal dengan sedekah. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah kami kurniakan kepada kamu. Ini surah Al-An'am ayat 94. Maksudnya adalah segala nikmat dan harta yang dinikmati dan digunakan oleh kamu akan ditinggalkan di dunia. Sebab itulah kita kena gunakan semua ni sekali untuk kemudahan akhirat. Satu kata-kata yang terkenal disandarkan kepada Hasan Al-Basri, tabi'in. Dia kata ij'alid dunya matiyatuka lil akhirah. Jadikanlah dunia itu tunggangan kepada akhirat. Salah satunya ialah melalui harta pendapatan yang kita ada. Jangan jadikan harta pendapatan ni penyekat penghalang perjalanan di akhirat, tapi jadikan ia ialah satu sebab lurus ataupun satu sebab boleh pergi laju di akhirat nanti. Nabi SAW bersabda, dia bawa lagi hadis yang muka surat 91 tu sampai muka surat 92 tu, hadis riwayat Muslim. Kita baca matan dia. Yaqulu ibnu Adam mali qala wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Maksud dia muka surat 92, bila mana Nabi sebut hadis ni, yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam berkata, hartaku. Mali ni bukan nama negara Afrika tu. Negara Afrika ada juga nama Mali. Ini bukan nama negara. Mali maksudnya hartaku. Baginda bersabda, adakah bagimu wahai anak Adam memiliki harta, melainkan apa yang engkau makan akan lenyap begitu sahaja, pakaian yang engkau pakai akan usang, bukankah apa yang engkau sedekahkan akan berlalu begitu sahaja? Maknanya ini ialah soalan-soalan yang Nabi cuba bagi untuk generate akal, bukan suruh jawab. Sebab tu dalam hadis ni, wa hal laka ya ibna Adam min malik, apa yang ada sebenarnya pada harta kamu wahai anak Adam, illa ma akalta fa afnaita, kecuali apa yang kamu makan ianya akan lenyap, hancur melalui pembuangan najis, habis. Aw labista fa ablai, ataupun pakaian yang kamu pakai ia akan buruk. Aw tasaddaqta fa amdait, ataupun sedekah yang akan berterusan. Sebab tu dalam hadis yang terkenal Nabi sebut tentang benda yang akan kekal kepada satu orang tu bila mana dia mati ialah sadaqatun jariyah. Disebut dengan perkataan jariyah, tak sebut sedekah saja. Sedekah yang mengalir manfaatnya. Jariyah tu maksudnya jara yajri, benda yang berjalan. Dia ada sedekah yang tak berjalan. Sebab tu bila mana satu orang, satu badan diarahkan untuk mengurus sedekah, ini benda yang dia kena fikir. Sebab sedekah ni kebiasaannya bila mana orang tu bagi, dia nak mengalir manfaatnya. Manfaat dia tu mengalir.
Apa-apa saja sedekah. Sama ada sedekah yang berbentuk perkhidmatan ataupun penulisan ataupun duit ringgit, sebab perkataan tu umum. Biasanya dia akan berkait dengan mengalirnya manfaat tu kepada orang-orang yang datang selepas daripada itu. Kalau para ulama, antara sedekah jariah dia ialah penulisan dia yang akan menjadi pemudah cara kepada orang yang akan datang untuk menguruskan apa-apa masalah berdasarkan ilmu yang dia turunkan melalui penulisan dia. Kalau orang yang ada duit, maka dia uruskan duit dia sehingga duit dia itu menjadi penyebab kepada tertubuhnya satu yayasan ke apa-apa saja ke yang akan menjaga hak-hak orang Islam. Sebab tu ada dua orang. Sebenarnya mungkin ada lagi orang lain. Okay. Cuma saya bagi contoh yang agak kontemporari lah. Okay, dua orang tokoh daripada Arab Saudi. Dah meninggal dah dua-dua. Iaitu bekas mufti Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dengan Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ni dua orang ni legendaris lah untuk orang-orang yang belajar di Arab Saudi sekitar tahun 60-an, 70-an, 80-an. Dia orang ni dua-duanya meninggal tahun 90-an, 99 lebih kurang. Okay. Dua-dua ni ialah tokoh yang besar, ada pengaruh di kalangan rakyat Saudi. Di samping tak dinafikan ada jugalah tomahan-tomahan yang dilemparkan pada dia di Malaysia kita ni, terutamanya bin Baz dengan Utsaimin ni lah. Okay. Tapi tak apalah, saya nak cerita, tak nak cerita yang tomahan tu. Okay. Saya nak cerita tentang duit gaji yang dia orang dapat dan penulisan ilmu yang dia orang buat. Kita tahu dua-dua ni ada muassasah. Muassasah ni maksudnya yayasan. Yayasan bin Baz pun ada, yayasan Saleh Utsaimin pun ada, Muhammad bin Saleh Utsaimin. Kedua-duanya ialah, kalau tuan-tuan tengok video-video dia ke apa, bukanlah satu orang yang pakaian dia pakaian yang elok, kemas, biasa. Tapi sampai sekarang, yayasan yang datang pada dua orang ni telah berjalan dengan baik dari segi, orang kata apa, penerbitan buku-buku yang ditulis oleh dua orang tokoh ni, dan juga penyaluran duit gaji dia orang sebagai modal untuk menguruskan hal ehwal orang Islam di negara minoriti Muslim, antaranya ialah Eropah dan juga Afrika. Tuan-tuan kena tahu, pembayaran sewa bangunan untuk masjid yang ditumpang daripada orang kafir di Eropah, kebanyakan yang dibayar daripada muassasah bin Baz dan juga muassasah Utsaimin ni. Duit asal. Maknanya duit dia orang tu untuk dia orang dapatkan bayaran apa semua nak bagi boleh ada masjid, datang pada duit gaji dia orang. Sebab tu kalau kita tengok bin Baz ni, dia tak pernah ada cerita dia musafir luar daripada Arab Saudi. Sebab dia memang orang yang sibuk, orang yang dikelilingi oleh orang untuk diminta fatwa dan macam-macam lagi lah. Waktu dia meninggal, dia punya jabatan dia lah, kalau kita sekarang HR lah kot, Human Resources ni, dia keluarkan satu kenyataan. Bin Baz ni daripada hari pertama dia menjawat jawatan jadi mufti di Arab Saudi, sampailah hari dia meninggal, dia tak pernah ambil cuti sehari. Tak ada cuti sehari. Sehari pun tak ada. Semuanya bekerja untuk umat. Luar biasa. Benda ni tak mampu nak buat. Orang pernah tanya pada dia, keluarlah bercuti, penat layan orang ni. Dia kata tak boleh, orang nak kepada aku. Sebab dia memang aktif berfatwa. Fatwa-fatwa dia tak dinafikan. Ada fatwa-fatwa dia yang pelik dan ganjil. Itu normal manusia, dia ada silap dia ada orang kata apa, sabkul lisan dia. Tapi jasa dia kepada umat besar secara umumnya. Saya tak menafikan tokoh-tokoh yang lain. Antaranya Mutawalli Sya'rawi. Ini tokoh besar dalam tafsir di Mesir. Waktu dia menjawat jawatan sebagai Menteri Agama di Mesir, banyak duit-duit dia salurkan kepada orang-orang miskin di Mesir. Tak dinafikan. Okay. Cuma nak katanya yang kekal sampai sekarang, duk ada lagi. Kalau tuan-tuan tengok buku-buku yang datang daripada muassasah ni, harga tak masuk akal, sangat murah. 6 rial, 5 rial, 10 rial, dengan percetakan yang high quality, dengan hard cover punya kitab. Kertas yang mahal, bukan kertas macam kertas novel yang ringan tu. Kertas Shamwa, orang yang belajar negara Arab dia akan tahu. Shamwa ni kertas warna kuning tu, kertas tu mahal. Dia punya kata apa, penerbitan dia tu.
tapi dia boleh buat pemotongan dia. Yang ni pun di Malaysia ni dia tak ada lagi. Dia orang kita ni dia kurang contribute lagi dengan wakaf ataupun sedekah jenis macam ni, iaitu penerbitan buku. Kalau di negara Arab Teluk ni, dia orang sangat banyak buat sedekah dengan cara macam ni, iaitu dia orang pergi ke mana-mana syarikat ataupun jumpa mana-mana penulis, dia orang akan bagi dana yang cukup banyak. Dana tu digunakan untuk penerbitan buku. Universiti pun dia pergi dekat satu orang penulis, bagi duit dalam jumlah yang banyak untuk menurunkan harga buku tu yang mungkin mahal jadi murah luar biasa ataupun free. Ini banyak dibuat. Tempat kita ni dia kurang. Dia kurang benda-benda macam tu. Saya tak tahu kenapa, mungkin kesedaran masih lagi kurang, kempen orang tak buat. Tapi biasanya kalau nak sedekah untuk buat bangunan, tempat kita ni memang cepat. Yang tu mudah. Ustaz-ustaz datang nak buat pembangunan tahfiz, yang tu mudah lah. Cuma untuk jenis buku ni dia kurang. Buku ni dia kurang. Sebab tu kita tengok buku-buku yang dijual dan juga yang diedarkan secara percuma. Buku tu kalau kita ambil quotation harga Malaysia, buku tebal-tebal 300 muka surat, hard cover, bukan kulit macam ni. Kulit macam ni cover biasa je. Hard cover yang ada tulisan-tulisan Arab semua tu, itu payah nak buat tu. Itu dia panggil jild fanni, payah nak buat. Sebab tu ada orang dia cantik tengok kitab Arab ni, dia beli untuk perhiasan dia tak baca pun. Benda tu memang ada pun, budaya macam tu. Tuan-tuan tengok rumah-rumah orang yang belajar negara Timur Tengah ni, kitab penuh rapat ke dinding ni, tak ada perabot lain melainkan kitab, tapi tak sempat nak baca. Tapi sebab apa buat macam tu? Sebab cantik. Memang dia cantik sebab dia ada kemahiran yang asing untuk buat kulit kitab tu saja. Saya nak sebutnya penerbitan dia mahal, tapi dengan tebal macam tu sepatutnya harga dia boleh pergi 200 riyal, 300 riyal. Dengan duit yang dia bagi, dengan sedekah yang dia buat, dia boleh jatuh sampai 45 riyal ataupun 10, 15 riyal. Boleh jadi. Riyal ni saya guna sebab Arab Saudi lebih terkedepan nampak ni. Untuk student mungkin boleh free. Cuma nak katanya untuk penerbitan buku ni tak ada. Di Malaysia ni ada, saya kenal dulu 3 orang penulis yang dia orang terbit buku, orang bagi infak banyak, harga buku tu turun daripada 60 sepatutnya jadi sampai RM25 semua. Ada. Tapi dia tak seramai macam orang-orang yang menyumbang di apa nama ni, di Arab Saudi. Biasanya badan-badan korporat, syarikat-syarikat besar dia buat macam tu. Dan ini ialah usaha-usaha dia orang untuk meletakkan diri sebagai orang yang bersedekah dengan sedekah jariah. Itu bahagian dia. Okay. Jadi berdasarkan poin yang ke-12 tadi tu, kita boleh tengok antara benda yang disentuh oleh penulis dalam bab tadabbur ni ialah ringan mengeluarkan infak. Sebab memang kalau kita tengok dalam Al-Quran ni pun, antara pendetailan sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat ahli kitab yang jahat, Yahudi, ialah mereka berat dalam infak. Ini benda yang tak dapat dinafikan. Berat sangat dalam infak. Infak ni bukan benda mudah, tak semua orang boleh buat. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu ialah burhan. Burhan ni maksud dia apa? Tanda, dalil, petunjuk yang kita akan nampak di akhirat. Sebab tu perkataan sedekah tu diambil daripada perkataan sadaqah, yang bermaksud benar. Kerana apa? Kerana orang yang berani beri duit dia tanpa dia nampak balasan secara jelas di hadapan mata dia. Sebab orang yang beri duit untuk apa-apa saja, untuk infak, sedekah apa ke, untuk wakaf apa ke, secara jelasnya atas nama kapitalis ni, saya sebut tu, atas nama kapitalis, dia tak akan dapat apa-apa imbalan, melainkan dia akan tengok manfaat tu akan berkembang 10-15 tahun akan datang. Untuk tempoh masa pendek dia tak akan nampak apa-apa, melainkan dia nampak duit dalam akaun dia akan kurang. Tapi orang yang boleh buat ni ialah orang yang benar-benar membenarkan hati dia dan yakin dengan balasan Tuhan. Sebab tu sedekah dinamakan dengan nama sadaqah. Sedekah tu lah, mari pada perkataan sadaqah tu. Maknanya walaupun tak nampak di mata, dia membenarkan balasan yang Tuhan nak bagi tu. Dia membenarkan. Ini antara benda-benda yang kita boleh tengok. Buah daripada tadabbur itu ialah ringan untuk
berinfak. Tapi infak ni biar kenal sasaran juga lah. Ini juga benda yang saya nak sebut lah. Dalam berinfak, jangan kita mengulangi kesalahan dalam berinfak. Sebab kita kena tahu, dengan zaman yang moden sekarang ni, memang ada orang-orang yang menggunakan nama sedekah, infak, wakaf untuk scam duit orang dan guna untuk peribadi. Yang ni pun kita kena hati-hati. Sebab kalau terjadi macam tu, kita dapatlah pahala first tu, kita dapat sebab kita dah bagi kat dia. Tapi dia tak bergerak duit tu, tak bergerak. Sebab duit tu telah diseleweng ke arah lain. Kalau kita dah dapat kenal pasti orang yang macam ni, jangan mengulangi kali kedua untuk pergi infak sekali lagi. Jangan. Sebab tu sekarang susah nak minta infak dengan orang ni sebab kita perlukan pembuktian. Macam saya sekarang di QA ni, macam-macam benda prosedur dia. Sebab kita buat kerjasama dengan bank rakyat ni, macam-macam benda nak kena minta. Sebab apa? Sebab takut berlaku penyelewengan. Lepas tu kena hantar report, guna banyak mana, nak labur banyak mana. Kerana apa jadi macam ni? Kerana wujudnya mereka-mereka yang menipu orang ketika mana minta derma dulu. Ini semua ni orang susah kerana kerja tipu dia boleh saham. Kalau dia dah mati 10 tahun pun duk dapat balasan dalam kubur benda ni. Sebab dalam hadis Nabi sebut, setiap orang yang membunuh orang, saham tu akan dapat kepada anak Nabi Adam yang first bagi idea macam mana nak bunuh orang. Tuan-tuan boleh bayang berapa ramai orang berbunuh-bunuhan sekarang. Anak Nabi Adam tu penat sebab satu orang bunuh, saham dapat kat dia. 1 unit ke 2 unit ke, dia berterusan. Sebab tu Nabi larang kita ni menjadi pencetus awal kepada benda jahat. Pencetus awal kepada benda jahat ataupun benda tak betul dalam syariat. Sebab sahamnya akan berterusan. Kita dah mati ratusan tahun dah. Benda yang sama Nabi sebut kepada Amr bin Luhai yang first bawa berhala dalam kawasan Kaabah. Nabi kata selama mana orang menyembah berhala, berideakan dengan idea dia, tengok patung sembah. Sampai sekarang. Maknanya orang non-Muslim ni yang duk sembah patung semua ni, saham dia dapat pada Amr bin Luhai tu. Amr bin Luhai tu duk dapat. Sebab dia antara pencetus awal. Begitu jugalah orang yang mencetuskan kebaikan, saham dia tu akan dapat. Macam Nabi sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan lain-lain, bila mana orang buat baik atas dunia ni, umat Nabi, siapa-siapa orang buat baik solat, kita duk kuliah apa semua ni, dia punya kredit tu akan sampai kepada Nabi. Sebab Nabi ni petunjuk ataupun asas awal untuk buat baik. Jadi orang-orang yang menyusahkan orang, menipu orang sehingga keluarnya akta-akta yang payah, birokrasi-birokrasi yang kita tak suka tapi terpaksa buat, yang ni akan dapat saham. Sampai bila-bila akan dapat saham. Sebab tu macam saya sendiri, kita duk buat juga infak. Macam nak buat kuliah apa semua ni, masuk kitab baru, saya tahu jemaah-jemaah nak beli kitab ni kadang-kadang payah, susah. Jadi kita cuba fikir macam mana cara nak bagi dia orang dapat kitab. Kita buka infak. Saya ada buat hubungan dengan satu orang pembekal buku-buku ni. Okey. Saya tak pernah tahu dan tak pernah tengok pun duit tu takkan lalu daripada akaun saya. Setakat ni lah, dan saya harap supaya Tuhan jagalah kita supaya kita tak terlibat dengan benda tu. Ada orang yang kata bagilah masuk ke akaun Ustaz. Saya tak nak. Kita tak boleh jamin diri kita ni selamat terhadap duit yang lalu tu. Okay. Apa-apa pun kena lalu dalam akaun pembekal. Sebab dia yang perlukan duit itu untuk kumpulkan buku tu dalam jumlah yang kita dah setuju berapa, lepas tu kita bagi free. Sebab tu ada orang nak bagi duit cash untuk infak buku. Macam sekarang ni yang terbaru yang Masjid Alwi ni ada buku, sebab saya nak habis dah kuliah situ, saya nak buka buku baru pula. Sebab saya tahu orang, kadang-kadang orang, kita cuba nak mudahkan orang tak payah pergi kedai buku apa semua. Orang dapat terus. Kalau dapat free tu lagi bagus. Tu lagi bagus. Kita cuba nak hidupkan macam suasana di Arab Saudi. Orang bagi datang kuliah dia bagi kitab free. Cuma kadang-kadang saya terkilan jugalah. Waktu saya ada bagi, tak nak cerita dalam masjid mana. Tapi di Perlis jugalah saya bagi buku free apa semua. Yang datang solat secara RNR, bukan orang situ pun, ambil juga. Dia tak perlu untuk RNR tu. RNR tu dia orang datang waktu tu je lah. Tak datang lepas tu kita punya fokus ni lah ahli karya situ lah.
Sebab benda tu saya perlukan kadang-kadang kerjasama yang baik daripada AJK juga lah untuk kawal supaya buku tu tak bagilah kepada orang-orang yang datang. Dia kadang-kadang ada masjid persinggahan ni, dia datang dia ambil. Dia ambil lepas tu dia datang 10 tahun akan datang. Kalau dia datang buku tu pun dia dah selit mana-mana, dah jatuh tengah jalan mana-mana dia tak tahu dah. Jadi dia punya jariah dia tu tak jalan. Jariah dia tu tak jalan. Cuma nak katanya saya tak tahu berapa jumlah dia. Siapa yang bawa, tahu-tahu pembekal kata dah cukup. Sebab pembekal yang perlukan duit tu untuk dia bagi buku dalam jumlah yang kita setuju. Saya hanya ambil buku, saya bagi. Ambil buku, saya bagi. Sebab duit ni ianya ialah benda yang kita tak dapat pasti. Tak dapat untuk kita, orang kata apa, jaga diri kita. Sebab tu Abdullah bin Mubarak, dia jaga diri dia untuk tidak terlibat dengan duit-duit sedekah. Walaupun dia tu orang kaya. Abdullah bin Mubarak ni lah tokoh yang kaya, guru pada Imam Bukhari. Orang yang sangat kaya. Tapi bila mana berkaitan dengan duit sedekah apa semua, dia selalu sebut tentang kebimbangan dia menguruskan benda ni. Takkan saya rasa saya lebih kuat pada Allah bin Mubarak untuk urus duit tu. Kalau dia yang tabi'in pun rasa tak menang nak urus duit, takkan kita yang akan saya okey je 1 juta 2 naik akaun saya okey duit orang pun. Mustahil. Itu mustahil untuk orang cakap. Ustaz lebay tara mana pun, dia pakai kepiah tebal mana pun tak boleh pakai. Lagi tak melintah duit depan dia, kita tak boleh nak kata lagi dia selamat. Sebab Allah bin Mubarak, orang-orang awal ni pun dia orang tak rasa diri dia orang selamat dengan benda tu. Cuma nak katanya ini ialah fitnah-fitnah dia lah. Kita kena jaga. Okay. Kita ambil satu lagi, yang ke-13. Mengetahui kunci tema, intipati dan tujuan surah atau ayat secara maqra'. Yang ini kita baca sikit, muka surat 92 ni. Ini ialah teknik tadabbur yang ke-13. Okay. Mengetahui kunci tema, intipati dan tujuan surah atau ayat secara maqra'. Maqra' tu ialah kalau kita buka Quran, satu juzuk ada 8 maqra'. Yang ada bunga-bunga. Bunga ni nak pergi ke bunga ni. Itu satu maqra' dia panggil. Biasanya satu maqra' ni 2 muka surat, 2 muka surat setengah ke 3 muka surat. Itu ialah kapasiti biasalah dalam satu juzuk ni. Okay. Ni nak sebut pada kita bahawasanya orang kata apa? Kita kena kenal pasti tema untuk kita seronok baca ayat tu. Kita tengok apa lagi yang disebut. Al-Quran dimulakan dengan surah Al-Fatihah yang disebut sebagai Ummul Kitab. Oleh sebab itu, Al-Quran mempunyai 3 pokok perbahasan utama, iaitu akidah, ibadah dan prinsip kehidupan. Ini biasanya para ulama' dia bahagikan dengan 3 tema utama ni lah. Akidah, ibadah, prinsip kehidupan. Ketiga-tiga perkara ini terangkum dengan amat sempurna dalam 7 ayat surah Al-Fatihah ini, di mana ayat pertama, kedua dan ketiga menjelaskan tentang akidah. Ayat keempat pula menjelaskan tentang ibadah, manakala ayat ke-6 dan ke-7 menjelaskan tentang prinsip kehidupan. Cuma nak katanya kita kena tahulah dia punya tema-tema utama ni. Antara buku yang saya sarankan lah, dan juga penghasilan daripada satu tempat ni untuk kita lebih kuat tadabbur Al-Quran ni ialah buku-buku yang ditulis oleh Tadabbur Center Ustaz Syahari Abdul Rahman. Buku-buku dia bagus, mudah untuk kita ni, evergreen, semua lapisan umur boleh baca. Salah satunya ialah Kompas Al-Quran tu. Dalam tu dia buat tema dan juga hubung kait daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas. Menarik. Dah berapa kali dia punya ulang cetak dah. Duk ada di Pustaka Nurani Seriap kita pun duk ada banyak. Tuan-tuan boleh cari situ. Banyak lagi buku-buku dia yang lain. Cuma saya sarankan untuk tahu tema utama setiap surah tu, hubung kait surah Fatihah dengan surah Baqarah, Baqarah dengan Ali Imran. Hubung kait dia tu dalam buku tu bagus. Sebenarnya ada ulama'-ulama' lain yang tulis, tapi kadang-kadang payah kita nak cari tu kitab Arab ataupun dalam bahasa yang bukan bahasa Melayu. Antara ulama' yang banyak buat benda ni ialah ulama' daripada India kebanyakannya. Kebanyakannya macam tu. Macam Al-Farahi, Abul Ala Al-Maududi. Ini antara tokoh-tokoh daripada India yang dia orang kelaskan Al-Quran mengikut tema-tema utama. Cuma di Malaysia kita alhamdulillah ada penggerak dia yang buat benda ni, iaitu Tadabbur Center dan Ustaz Syahari Abdul Rahman tu. Tuan-tuan boleh tengok buku-buku dia. Semua menarik lah. Bagi saya menarik dan mudah.
Dan saya boleh rasa orang yang tak ada basic pengajian agama yang dalam pun, kalau baca buku dia boleh nampak apa poin yang dia nak bawa. Mudah buku dia tu. Okay. Jadi itu buku yang disarankan untuk kita tengok. Sebelum pada kita, contohlah, saya bagi contoh situasi, kita nak baca apa, ayat apa, surah apa. Sebelum kita baca ayat tu, surah tu, kita tengok dulu buku tu. Okay. Surah ni tema utama dia apa? Supaya waktu kita baca, kita akan setting kepala kita untuk tak keluar pada tema tu. Contoh surah Baqarah, perangai orang-orang munafik ahli kitab, itu pada surah Baqarah permulaan. Okay. Kita baca juzuk pertama tu, kita tak akan keluar melelong ke lain. Kita akan tahu, okay, juzuk pertama ni cerita tentang pendetailan perangai ahli kitab ataupun perangai orang Yahudi, daripada golongan bawahan yang tak reti baca, tak reti menulis, sampai golongan atasan, iaitu ahli kitab dia orang. Jadi kita baca juzuk 1, kita akan tahu pendetailan sifat Yahudi, tema utama dia. Sebab apa? Sebab hubung kait dia ialah dengan ayat yang ke-7 surah Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub tu, al-maghdub tu, siapa yang dilaknat tu? Okey, penerangannya juzuk yang pertama ni. Baqarah juzuk pertama. Pendetailan sifatnya. Daripada ummiyin, tak pandai menulis, tak pandai baca, Yahudi yang tak pandai menulis, tak pandai baca, apakah dia punya pekung dia, buruk dia, sampailah yang pandai nulis, pandai baca daripada kalangan ahli kitab. Walaupun saya tak nafikan, ada sebahagian para ulama mereka menolak adanya unsur tanasub bainal ayati was suwar, adanya unsur hubung kait antara ayat Quran ataupun surah-surah. Ada ulama yang tak terima benda ni. Tapi bagi saya lah, evidence yang dibawa agak kurang kuat kalau kita baca lah. Ni sesi negara Arab banyak duk buat ni. Cuma nak katanya, kalau kita menyelami ilmu tanasub ni ialah ilmu munasabah. Munasabah ni bahasa Melayu yang saya nak bagi fahamnya ialah hubung kait surah ni, surah ni, surah ni, surah ni. Bila mana kita tahu benda tu, dia menarik. Kita tahu hubung kait. Okay, surah ni, contoh surah Ad-Duha dengan Alam Nashrah, Insyirah ni. Hubung kait yang rapat ni sebab dia turun berderet. Ad-Duha dulu turun, lepas pada tu baru Al-Insyirah turun. Surah Ad-Duha Tuhan sebut tentang kata apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Kan dalam surah Ad-Duha. Buka surah Insyirah, Alam nashrah laka sadrak. Bunyi lebih kuat. Kenapa benda tu? Saya tak nak sebut sinilah. Cuma saya nak katanya, ilmu munasabah ni kalau orang teliti, ianya menarik. Tadabbur Center dia ada buat satu buku khusus cerita tentang ilmu munasabah ni. Tuan-tuan boleh carilah, banyak buku dia, banyak. Kalau nak buat koleksi pun saya rasa berbaloi. Sebab menarik. Sebab dia cuba terangkan Al-Quran dari sudut bahasanya, dari sudut dia boleh membantu kita waktu kita baca ayat tu, kita faham. Dia macam orang yang menghayati lirik lagu masuk ke dalam, padahal tak penting pun lagu tu, tapi dia sampai dengan sebab dia faham pemilihan kata-kata. Sebab tu kalau tengok ada orang buat kajian lagu M. Nasir. Lagu M. Nasir ni kan dia banyak benda-benda yang tak jelas. Ada macam-macam lah. Ada. Saya nak sebutnya ialah M. Nasir tu bukan utusan Tuhan pun. Dia lah Tuhan utus dia jadi orang atas muka bumi ni. Okay. Dia tu bukanlah rasul ke, bertindak sebagai mujaddid ke, tidak pun. Cuma tuan-tuan boleh bayang, ada orang dia menggembling tenaga dia untuk kaji benda tu. Dan Muslim lah yang buat tu. Okay. Kenapa tenaga yang sama diarahkan ke arah Quran? Kenapa tak buat di situ? Tengok, syaitan ni dia pandai divert kita sana. Saya tengoklah budak yang interview dia tu, dia kata apa nama ni, kemah sebab ada lirik-lirik tu menyerupai hadis Nabi. Hadis Nabi dia tak nak kaji, dia nak pergi kaji lirik tu dulu, baru nak pergi ke hadis Nabi. Baru dia kenal hadis Nabi melalui lirik M. Nasir tu. Tak kena cara tu. M. Nasir pun kembang, muka macam biskut tawar lah. Okay. Cuma nak katanya dia rasa benda tu betul. Okay. Cuma nak katanya inilah poin dia, syaitan ni dia divert kita. Dia pun seronok dengar lagu hut seronok. Dia rasa macam dia dah menjadi ulul albab terhadap lagu tu. Ulul albab juga tapi terhadap lagu tu jelah. Dia tidak ulul albab terhadap Quran tu.
Cuma nak katanya dahsyat. Dunia sekarang ni dia dahsyat. Ada orang dia kata apa, dia gain tenaga dia jana tenaga dia ke arah tu. Tapi tak apalah, budak tu muda lagi, banyak masa lagi nak insaf. Cuma nak katanya tersilap lah. Dah ada ustaz yang jawab pun. Sebab dalam 73 jalan lagu dia tu walaupun nampak macam dia ekstrak daripada hadis Nabi kata umat ini terpecah pada 73, tapi ujung tu dia bawa fahaman batiniah kat dalam tu. Cuma Imam Nasir tak jawab clear lah. Saya pun tak tahu Imam Nasir tahu atau tidak itu ialah essence of batiniah. Kita tak tahulah. Cuma memang lagu-lagu dia ada unsur-unsur yang seperti itu sangat jelas. Unsur-unsur yang seperti itu sangat jelas lah. Cuma nak katanya tak padan kita sebagai orang Islam, kita pergi fokus itu. Fokuslah pada Quran dan kita akan nampak. Jadi poin yang ke-13 ni penting. Tuan-tuan boleh cari dulu buku tu dan tengok dalam buku tu. Menarik. Saya pun kalau nak kuliah untuk tadabbur ni memang saya akan rujuk buku Tadabbur Center sebagai rujukan pantas. Kadang-kadang kita tak sempat nak buka tafsir-tafsir yang otentik yang lama-lama ni dengan sebab bahasa Arab dan juga perlu penekunan yang lama. Kita nak cepat, kita baca Tadabbur Center punya buku-buku ni, kita akan nampak poin-poin utama, tema-tema utama tu. Okay. Jadi saya rasa kita berpada situ, kita akan sambung lagi pada poin yang ke-13 ni. Kita akan tengok lagi apa yang dia bawa sebab banyak lagi poin-poin penting. Cuma kita berhenti situ je untuk pagi ni. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.